Penguatkuasa PBT perlu berintegriti dan berani melakukan perubahan penuhi keperluan masyarakat. Laporannya bersama Sabrina Baas di Kota Kinabalu. Silakan Sabrina. Ya, Otto. Penguatkuasa pihak berkuasa tempatan PBT perlu berintegriti, telus dan accountability dalam menjalankan tugasan serta berani melakukan perubahan bagi memenuhi keperluan masyarakat kini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, semua penguatkuasa PBT harus berani dalam menjalankan tanggungjawab mereka tanpa menyalahgunakan kuasa. Pembaharuan yang diharapkan dalam kalangan penguatkuasa PBT juga termasuk penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas, pendekatan berasaskan komuniti, peningkatan pengetahuan dan kredibiliti melalui latihan serta penekanan terhadap prinsip pembangunan mampan. Kita tekankan especially tentang ketelusan dan accountability. Kita juga mengajar, kita juga promote supaya kamu semua penguatkuasa itu kita menggunakan the latest technology that is available ataupun IT yang available untuk menjalankan tugas-tugasan kita semua. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian merasmikan penutupan persidangan penguatkuasa PBT Sabah 2024 di Tuaran. Mengenai persidangan ini, beliau berharap penguatkuasa PBT Sabah akan menjadi lebih yakin, berpengetahuan dan berketerampilan dengan mengamalkan nilai-nilai integriti dalam tugas mereka. Ini sekaligus menyuntik semangat kepada semua penguatkuasa PBT di negeri ini. Ini sekaligus menyuntik semangat kepada semua penguatkuasa PBT di negeri ini. Persidangan ini juga merupakan satu usaha untuk memperbaharui penguatkuasaan PBT dari segi keberkesanan, kecekapan dan ketelusan sejajar dengan keperluan masyarakat yang sentiasa berubah. Seramai 122 pegawai penguatkuasa PBT Sabah menghadiri persidangan ini. Persidangan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan berlangsung esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menjelang persidangan itu, lebih 300 peserta terdiri Ketua Penerangan Gagasan Rakyat membabitkan 74 bahagian menyertai seminar penerangan gagasan rakyat kali ke-11 antara lain memberi penjelasan dan maklumat mengenai parti menjelang pilihan raya umum negeri Sabah. Naib Presiden Gagasan Rakyat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setiap bahagian diwakili Ketua Penerangan 3 sayap utama dan Ketua Penerangan bahagian masing-masing. Peserta berpeluang berdiskusi mengenai hala tuju gagasan rakyat dan Gabungan Rakyat Sabah GRS bersama Pakatan Harapan menjelang PRU Dun Sabah dan pilihan raya umum akan datang. Seminar ini diisi dengan sesi ceramah bertajuk Solidariti Menuju Pilihan Raya disampaikan Naib Presiden Gagasan Rakyat Datuk Masyong Bana. Persidangan esok membabitkan 3 sayap dan pemuda, wanita dan beliawanis yang akan dirasmikan Timbalan Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Presiden Gagasan Rakyat akan melancarkan majlis perasmian Persidangan Agung Tahunan Ahad ini. Sementara itu, Gagasan Rakyat sedia memberi peluang kepada muka baharu dan wanita sebagai calon dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah akan datang. Ketua Penerangannya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan bagaimanapun berkata, setakat ini belum ada jumlah calon tersebut tetap yang disenaraikan. Datuk Nizam berkata ia memerlukan penilaian daripada Presiden Parti dan ahli-ahli parti bagi memastikan mereka yang boleh diketengahkan sebagai calon. Kita yakin bahawa semua calon-calon yang akan diketengahkan ini adalah mereka yang benar-benar dan mampu menjadi pemimpin dan wakil kepada parti untuk meneruskan agenda perjuangan parti dalam membela rakyat dan memajukan Sabah. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas seminar penerangan siri ke-11 sempena Persidangan Agung Tahunan Gagasan Rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mengulas kenyataan pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yang mahu parti tempatan menjadi dominan untuk memerintah Sabah, Datuk Nizam berkata hasrat PBS itu adalah sesuai dengan kehendak kepimpinan parti pada hari ini. Keutamaan tetap diberikan kepada Sabah, namun dalam masa sama hubungan baik dengan parti lain dari Semenanjung juga perlu dijaga.
Penguasaan bahasa Mandarin amat penting khususnya bagi mereka yang melangkah ke alam pekerjaan dan membina kerjaya. Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, bahasa Mandarin antara bahasa paling banyak dituturkan di dunia dan mempunyai nilai ekonomi besar dalam dunia perdagangan antarabangsa. Dr. Syahril yakin dengan menguasai bahasa itu, mereka yang mempelajarinya akan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dalam bidang kerjaya masing-masing, termasuk dalam komunikasi harian atau konteks profesional. Beliau berucap dalam majlis perasmian dan penyampaian Sijil Tamat Kursus Bahasa Mandarin HSK Institut Confucius di Kota Kinabalu. Penguasaan lebih daripada satu bahasa juga membuka peluang yang lebih luas, mencipta jalinan hubungan dan mendekati budaya serta nilai-nilai masyarakat yang menuturkannya. Dr. Syahril berharap kursus seumpama dapat diteruskan sekaligus memberikan manfaat sangat besar nilainya kepada universiti dan masyarakat awam secara umumnya. Lebih 50 peserta menyertai kursus ini terdiri daripada pelbagai agensi termasuk penjawat awam dan pelajar UMS. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Sabrina langsung dari Kota Kinabalu.